tiba masanya untuk kita ke barisan hadapan, sama-sama kita teguh lawan kita, jaga kita, bersiap siaga, putuskan rantaian COVID-19, jarakkan diri. Wanita adalah penyumbang kepada kemajuan negara, pembangunan institusi keluarga dan pengukuhan masyarakat penyayang. Malah wanita turut menjadi perintis kepada kemajuan generasi serta penyumbang kepada ekonomi negara. Bersempena Hari Wanita 2021 yang disambut hari ini, BIS Malaysia secara eksklusif akan menelusuri topik wanita mandiri perkasa ekonomi bersama tetamu undangan di studio seketika nanti. Dan ini adalah BIS Malaysia. Saya Hazel Desmond akan bersama anda untuk setengah jam berikutnya. Salam hormat, salam sejahtera. Saya Hazel Desmond dan ini BIS Malaysia edisi Isnin 8 Mac 2021. Secara langsung melalui saluran berita RTM Maklumat Sahih jenama dipercayai. Dan seperti biasa, saya kongsikan terlebih dahulu perkembangan berita ini. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan komited melaksanakan pelbagai program bagi merancangkan pembangunan ekonomi penduduk luar bandar. Ini dilakukan melalui industri agro makanan. Antaranya termasuk program Kebun Niti dan program pertanian organik. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata beberapa pendekatan lain turut dilaksana melalui jabatan dan agensi di bawah kementerian seperti Pertubuhan Peladang selain dibantu Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dalam aspek pemasaran produk. Usaha yang dijalankan akuinya terbukti berjaya membantu menjana pendapatan masyarakat luar bandar, terutama golongan B40 yang dibimbing dalam penanaman buah-buahan tempatan. Beliau yang juga ahli Parlimen Beluran menyatakan demikian selepas Majlis Mesra Kumpulan Tani Zon Kiabau Telupit di Dewan Kampung Kiabau. Turut juga berlangsung ialah simbolik penyampaian bantuan fama kepada 100 penerima serta bantuan kewangan daripada ahli Parlimen Beluran kepada 50 warga emas dan orang kurang upaya OKU. Dan seterusnya kita beralih ke perkembangan saham. Bursa Malaysia meneruskan kenaikan minggu lalu dibuka tinggi pada sesi dagangan pagi tadi. Ini mengambil petunjuk daripada prestasi menggalakkan bursa serantau yang lain. Dan untuk mendapatkan laporan analisis saham sepanjang hari ini, kita bersama pengurus dana PNB Investment, Saudari Nur Raihan Munir. Pada sesi dagangan pagi, Bursa Malaysia didagangkan tinggi, menjejaki kenaikan di Wall Street yang ditutup 572.16 mata atau 1.85%, lebih tinggi kepada 31,496.30 Jumaat lepas. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FPM KLCI naik 23.13 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,623.25. Pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 692 berbanding 487. Sementara 975 kaunter kekal tidak berubah atau tidak tirus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FPM KLCI menyaksikan 21 kaunter untung, 5 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan lemah. Ringgit susut 0.40% kepada RM4.09 sedolar Amerika, 0.35% kepada RM3.77 setiap 100 yen, 0.34% kepada RM5.65 sepaun, 0.26%
kepada RM4.87 se-euro dan 0.09% kepada RM3.04 se-dolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PNB Investment Berhad. Baik, Nur Raihan Munir, terima kasih untuk laporan saham itu tadi. Dan seperti yang dimaklumkan di awal rancangan tadi, Puan BIS petang ini akan membincangkan topik wanita mandiri perkasa ekonomi. Sebelum itu kita berehat seketika, teruskan setia bersama kami. Untuk melindungi nyawa dan kehidupan rakyat sepanjang tahun lalu, kerajaan telah pun mengambil langkah berani dan proaktif. Antaranya dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Masa yang sama, memperkenalkan pelbagai pakej ransangan ekonomi yang bernilai RM305 bilion. Langkah ini diambil untuk membendung penularan COVID-19 dan pada masa yang sama meringankan beban rakyat serta memastikan kelangsungan peniaga. Dan menjelang tahun 2025, ekonomi digital dijangka akan menyumbang 22.6% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Pada masa yang sama, pelan ini juga menyasarkan untuk membuka 500,000 peluang pekerjaan dalam ekonomi digital. Sementara itu, kerajaan juga akan menggalakkan sebanyak 875,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana menerusi guna e-dagang. Bagi sektor awam pula, semua agensi akan menyediakan kemudahan transaksi tanpa tunai sebagai pilihan utama menjelang tahun 2022. Saya mewakili Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengucapkan Selamat Hari Wanita 2021. Baik, demikian tadi sedutan ucapan Selamat Hari Wanita dari Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun. Pastinya pelbagai usaha kerajaan dalam mengintegrasikan perspektif wanita dan masyarakat ke dalam arus perdana serta memperkukuh institusi keluarga ke arah peningkatan kesejahteraan sosial. Malah kerajaan juga telah mengiktiraf golongan wanita sebagai penyumbang di dalam pembangunan ekonomi negara melalui pelbagai penyediaan peluang dan ruang untuk mempertingkatkan pencapaian mereka sekaligus menjayakan proses pembangunan ekonomi yang lebih mapan. BIS Malaysia hari ini secara eksklusif membincangkan topik wanita mandiri perkasa ekonomi sempena Hari Wanita 2021. Untuk itu saya di studio ketika ini ditemani oleh tetamu istimewa Datin Dr. Liz Hassan, Timbalan Presiden Peniaga Wati Malaysia. Terima kasih Datin Dr. Liz Hassan kerana sudi bersama kami petang ini. Mungkin untuk permulaan perkongsian kita petang ini, bagaimana Datin melihat perkembangan pencapaian dan juga antara sumbangan wanita dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara. Okay. Terima kasih Hazel kerana menjemput saya pada hari ini. Sama-sama. Sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita 2021 kepada semua wanita di luar sana dengan slogan yang amat menarik pada tahun ini iaitu Choose to Challenge. Dalam bahasa Melayu iaitu wanita bangkit mendepani cabaran. Ya. Jadi bagi saya ini adalah slogan yang amat tepat sekali untuk tahun ini. Terutamanya kita baru saja ataupun masih lagi di dalam kemelut pandemik COVID-19
COVID-19 yang telah terjadi pada akhir tahun 19 dan tahun 2020, kebanyakan pada kita masih lagi di dalam proses baiki pulih apa yang telah terjadi dalam penjagaan kita. So sebagai seorang wanita, bagi saya lah, wanita itu adalah seseorang yang begitu istimewa. Okey, seorang yang begitu istimewa kerana wanita ini ada pelbagai role, pelbagai peranan di dalam hidup mereka, terutamanya di dalam pembangunan keluarga mereka sendiri. Jadi wanita itu adalah seseorang yang akan menghadapi sesuatu yang berlaku dalam kehidupan mereka dengan walaupun ada cabaran, mereka boleh mengatasi situasi kerana mereka adalah seorang yang begitu fleksibel, yang begitu rajin, dan mungkin mereka akan tengok sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan mereka dengan objektif, terutamanya jika ianya sesuatu yang membabitkan keluarga mereka. Jadi dalam ekonomi, bagi saya, wanita juga telah memilih melakukan perniagaan ataupun keusahawanan kerana ia memberi mereka lebih masa untuk bersama keluarga. Okey, jadi itu adalah satu cara untuk mereka mengimbangkan kehidupan mereka. Jadi saya rasa keusahawanan adalah amat penting dan wanita juga dengan adanya keusahawanan perniagaan dapat juga membantu keluarga mereka dalam, walaupun kadarnya agak rendah lah, mereka kata dalam 20.6% wanita yang dalam perniagaan, tetapi wanita itu sendiri akan menyumbang sebanyak 70% daripada pendapatan mereka yang mereka dapat untuk keluarga mereka. Jadi itu adalah satu sumbangan yang amat baik dan saya rasa wanita patut diberikan pengiktirafan lah dalam menjana pendapatan keluarga dan juga ekonomi secara amnya. Ya, Datin, kalau Datin lihat memang wabak COVID-19 ini memberi hikmahnya yang tersendiri juga. Apa mungkin cabaran dan juga kekangan utama yang dihadapi oleh usahawan wanita dalam perniagaan, khususnya kalau kita nak lihat kembali tempoh sepanjang 12 bulan yang lalu selepas negara perlu berdepan dengan impak-impak pandemik COVID-19. Okey, wanita ni macam saya cakaplah, wanita ni mempunyai begitu banyak peranan. Jadi saya rasa ketika pandemik itu sendiri berlaku, wanita telah mendapat mungkin satu hidayah ataupun satu idea yang baru bagaimana mereka boleh membantu keluarga mereka. Terutamanya di dalam digitalization atas talian. Perniagaan atas talian itulah adalah satu hikmah yang berlaku masa pandemik. So kebanyakan wanita akan keluar daripada kepompong ketakutan mereka sebelum ini. Mungkin mereka rasa kalau mereka berkecimpung dalam perniagaan secara retail, physical shop, itu mungkin akan mendapat sesuatu yang agak sukar bagi mereka jika mereka terpaksa keluar dan mungkin modal begitu banyak yang kena cari modal, dana dan sebagainya. Tetapi bila ada cabaran pandemik tu, mereka akan tahu begitu senang untuk mereka lakukan perniagaan atas talian. Tapi apa yang mereka perlu lakukan, mereka perlu upgrade diorang punya knowledge dan skill juga di dalam pemasaran secara digital, pemasaran secara bagaimana kita nak berkembang secara Instagram, Facebook dan sebagainya. Jadi sebagai seorang wanita, itulah ilmu-ilmu dan orang kena upgrade themselves supaya mereka berada di satu tahap yang mereka dapat mengembangkan bisnes mereka dengan tahap yang lebih tinggi. Jadi pengalaman saya lah dengan wanita-wanita di dalam perniagawati, kebanyakan pada mereka mengambil cabaran ini, ada juga yang mereka menukar bisnes mereka daripada bisnes yang mungkin sebelum ini mereka lakukan di tourism, mereka mengambil peluang itu untuk buat sesuatu yang berlainan. Itu adalah satu kesungguhan lah seorang wanita yang sanggup melakukan untuk menjalani perniagaan mereka. Jadi pasti cabaran-cabaran ini menuntut usahawan wanita untuk mencari jalan yang lebih kreatif, mungkin untuk memastikan daya saing di dalam pasaran dan juga memastikan kemapanan bentuk-bentuk perniagaan yang dilakukan. Mungkin ada dari segi bantuan dan juga bimbingan latihan dan pemasaran yang diberikan oleh perniagawati, mungkin juga kepada ahli-ahli dan juga wanita di luar sana. Ya, kami daripada perniagawati akan sentiasa membantu wanita dalam berbagai bidang, berbagai cabaran yang mereka lakukan, terutamanya pemasaran lah. Because pemasaran adalah satu topik yang paling
penting kerana mereka hendak sampaikan mesej barangan mereka kepada kata consumer. Jadi kami tekankan juga pemasaran dan juga saya rasa dengan belanjawan 2021 yang telah dikeluarkan, dia ada dana yang telah dikeluarkan daripada kerajaan sebanyak 50 juta untuk wanita, untuk mereka kata melakukan kursus-kursus yang tertentu, upgrade themselves, terutamanya dalam label, pembungkusan and also branding. Itu adalah satu perkara-perkara yang pentinglah untuk wanita mengambil peluang yang dana-dana yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Bagi saya wanita patut merebut peluang ini. Because ini adalah satu kata masa yang agak unik because kita semua baru kata lepas daripada kemelut pandemik dan kerajaan berbesar hati untuk menolong kita. Jadi kita hendaklah mengambil peluang ini dan jangan tunggu lagi. Kalau kita tunggu lagi mungkin peluang ini tidak akan datang untuk masa yang akan datang. Yes. Datin melihat mungkin juga ada menerima maklum balas daripada ahli-ahli usahawan wanita di bawah naungan peniagawati. Mungkin ada maklum balas mengenai bagaimana proses untuk mendapatkan segala bantuan yang diumumkan oleh kerajaan itu. Adakah lebih mudah sepanjang pandemik ini atau bagaimana? Apa mungkin maklum balas di akar umbi, Datin? Prosesnya seperti biasalah. Bagi diri saya proses tu tetap ada proses. Okay? Kebanyakan daripada peniaga wanita, usahawan wanita, mungkin ini adalah sesuatu yang usahawan wanita kena terima, mungkin kena belajar. Untuk menjadi seorang usahawan, kita kena pastikan kita ada company lah. Yang berdaftar. Company yang berdaftar dan juga akaun yang kata yang disusun atur. Jadi bila kita sudah ada company yang berdaftar dan akaun yang disusun atur, penerimaan untuk memberi bantuan itu adalah lebih terbuka. Lebih terbuka. Kadang-kadang bukannya mereka tidak mahu membantu kita, mungkin dia nak tengok our readiness level. Are we ready? Kalau kita menunjukkan tahap kesungguhan yang kita are ready dan kita boleh kata melakukan penjagaan, saya rasa tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah. Jadi dari segi dokumentasinya perlu lebih sistematik. Kerana mungkin ramai juga yang baru berjinak dengan bidang perniagaan, mereka tidak tahu ataupun mungkin kurang arif mengenai proses-proses yang boleh diterima pakai ketika perlu memohon bantuan-bantuan ini. Adakah ini juga dibantu ataupun disokong oleh pihak peniagawati? Yes. Kami sentiasa kata terbuka. Kami membuka kata peluang ataupun menerima mereka yang ingin ingin melakukan dokumentasi terutamanya agak susah, agak sukar pada mereka yang baru berkecimpungan dalam bidang perniagaan. Jadi kami sentiasa kata di pihak sekretariat membantu mereka. Dan peniagawati sendiri pun sudah berapa sudah kami tahun ini adalah 40 tahun. 40 tahun menyambut ulang tahun yang ke-40. Jadi telah kata dalam tempoh yang 40 tahun ini saya rasa ramai kami mengeluarkan usahawan-usahawan yang hebat lah. Seperti arwah Datuk Maznah. Kita punya PAS Presiden Datuk Hazimah. Alright. Jadi mereka semua adalah usahawan-usahawan yang betul hebat. Jadi perlulah untuk kita sama-sama membantu lagi usahawan-usahawan wanita di luar sana. InsyaAllah saya sebagai Timbalan Presiden dan juga Presiden saya Datuk Azli Ahmad Syaibi, kami sentiasa kata terbuka. Our phone is 24 hours, kata boleh menghubungi kami jika ada apa-apa masalah. Baik, lebih banyak perkongsian menarik selepas ini. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. RM ke-12 bertujuan untuk mencapai Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Dasar dan strategi yang sedang dirangka di bawah rancangan Malaysia ke-12 menunjukkan komitmen kerajaan yang prihatin terhadap permasalahan rakyat dan meletakkan ekonomi Malaysia di atas landasan yang lebih kokoh dan berdaya saing. Matlamat rancangan Malaysia ke-12 bukan saja untuk merancakkan kembali pertumbuhan ekonomi, malah turut memastikan kemakmuran negara dapat diagihkan secara lebih adil dan seksama serta tidak mengabaikan kelestarian alam sekitar.
Wanita mandiri perkasa ekonomi. Topik ini kami bawakan dalam segmen Bual Biz hari ini bersama tetamu di studio. Masih lagi bersama saya ketika ini Datin Dr. Liz Hassan, Timbalan Presiden Peniaga Wati Malaysia, dan kita lihat juga kita nak dapatkan pandangan Datin mengenai bagaimana kalau dilihat usahawan wanita ini dapat menyeimbangkan antara keadaan apa yang perlu dilakukan di rumah dan juga dalam perniagaan. Datin melihat sepanjang pandemik ini berlaku, dari segi produktiviti mereka yang perlu bekerja dan berniaga dari rumah, tahap kecekapan itu Datin lihat merosot ataupun sudah bertambah baik atau bagaimana? Ini topik yang agak menarik lah bila kita kata work from home dan juga keseimbangan hidup, work-life balance, because ini adalah satu perkara yang sentiasa akan dihadapi oleh wanita. Because kita akan menghadapi situasi ini setiap hari, setiap masa. Jadi apa yang penting saya rasa yang wanita patut lakukan, mereka kena be very conscious about what is work-life balance untuk diri mereka. Jadi mereka juga kena pastikan pekerjaan mereka adalah teratur dan peka dengan permasalahan yang berlaku sekeliling mereka. Jadi mereka kata tahu apakah permasalahan yang berlaku dalam kehidupan mereka. Jadi ia boleh disusun atur dengan lebih baik. One of the things, mungkin salah satu benda yang mereka boleh lakukan adalah berbincang dengan pasangan mereka tentang pekerjaan, perbahagian kerja. Jadi mungkin ada kerja-kerja yang perlu dilakukan oleh mereka, ada kerja-kerja yang perlu dilakukan oleh pasangan mereka ataupun sesiapa kumpulan sokongan yang mereka ada. Itu adalah salah satu perkara yang mereka boleh lakukan. Juga yang apa saya rasa yang perlu dilakukan oleh wanita, they have to have pengurusan masa yang baik. Pengurusan masa yang baik, mereka perlu tahu apakah perkara yang penting ataupun apakah perkara yang tidak penting untuk mereka lakukan. Because sebagai seorang manusia, kadang-kadang kita melakukan sesuatu secara untuk menyeronokkan diri, tapi adakah itu membantu untuk penjagaan kita? Jadi kita perlu tahu dan perlu peka dengan keadaan dan apakah yang membantu kita dalam penjagaan ataupun keluarga kita. Dan saya rasa juga apa yang perlu wanita lakukan, melakukan look at themselves, do their SWOT analysis. Tengok apakah kekuatan mereka ataupun kekurangan, ancaman yang mereka hadapi dan peluang-peluang yang mereka boleh dapat daripada seperti join NGO. Mungkin peluang-peluang untuk bernetworking dengan mereka yang lebih arif dalam pakar-pakar ataupun lagi kata pandai dalam pemasaran, perakaunan ataupun operasi. Jadi ini akan membantu mereka di dalam menjalankan perniagaan. At the same time, dia juga akan memberi mereka tekanan yang kurang. Because kalau mereka tidak kata ada peluang berjumpa dengan orang lain, itu akan memberi tekanan yang lebih tinggi lah. Jadi saya rasa wanita ni dia agak fleksibel. Because wanita ni dia agak senang untuk bermesra dan bertanya soalan ataupun berkongsi pengalaman ataupun masalah. Jadi itu adalah satu kata sikap wanita lah, mereka lebih terbuka. Dan saya kira dalam era pendigitalan ketika ini bukanlah satu alasan untuk sebenarnya tiada peluang menjana pendapatan, kerana banyak yang boleh dilakukan dalam ketika ini. Kalau dilihatkan contoh dari segi suri rumah, bagaimana mereka boleh menjana pendapatan melalui rumah? Mungkin Datin mungkin ada kisah-kisah yang boleh dikongsikan? Suri rumah. Macam saya cakap tadi kan, sebelum ini mungkin tidak ada peluang lah. Tidak ada peluang kalau kita bandingkan dulu dengan 50 tahun yang dulu. Mungkin kita tidak tahu cara untuk menjalankan perniagaan. Yang kita tahu perniagaan, kita mesti keluar daripada rumah, ada buka kedai, itu adalah perniagaan. Tapi sekarang ni dengan adanya digital era, melalui atas talian, agak senang bagi suri rumah untuk kata melakukan perniagaan. Dan pada masa yang sama, mereka juga dapat bersama keluarga. Jadi saya rasa wanita patut mengambil peluang yang terbaik ini untuk menjana pendapatan, mungkin untuk diri mereka ataupun untuk membantu keluarga. Jadi terpulang. Jadi some of them mungkin dirasa duit itu adalah untuk membantu keluarga. Mungkin some of them untuk diri mereka sendiri. Jadi automatically dia akan memberi kepuasan kepada wanita itu sendiri. Mereka mungkin tidak akan lagi kata
bertumpu kepada suami untuk membagi kata wang ringgit pada hujung bulan. Jadi itu mungkin akan menyeronokkan diri mereka. Dan kalau kita lihat juga dengan ketersediaan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sedang berjalan ketika ini, bagaimana Datin melihat untuk tahun ini terutama dari segi pemulihan ekonomi dan juga kelangsungan hidup ekonomi wanita? Ya, bagi saya the landscape telah bertukar lah. It has bring all of us to a different era sekarang. Jadi kita semua, bagi diri saya, kita patut mengambil peluang ini dengan adanya vaksin, tidak lagi merungut atau dalam ketakutan, because kita telah melalui cabaran yang begitu besar. Setiap hari kita akan terima berita-berita tentang yang kawan-kawan kita telah meninggalkan kita kerana tertewas dengan pandemik COVID. Tapi itu bukan adalah sesuatu yang akan menakutkan kita untuk meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Jadi saya rasa dengan adanya peluang, dengan adanya vaksin ini, wanita boleh sekarang keluar daripada kepumpu ketakutan dan melakukan sesuatu untuk membantu diri mereka juga keluarga mereka. Jadi ambillah peluang ini. Dan kalau lihat dengan situasi pandemik yang masih juga berlarutan, walaupun program imunisasi vaksin sedang berjalan ketika ini, Datin melihat bagaimana wanita boleh memanfaatkan peluang pekerjaan dan juga perniagaan sama ada menerusi pakej rangsangan ekonomi dan juga belanjawan 2021. Saya rasa memang terutamanya untuk peringkat wanita yang graduate lah, fresh graduates. Saya rasa itu adalah satu program yang patut diadakan, terutamanya untuk generasi Y dengan Z ni sekarang ni. Because saya rasa sebagai seorang wanita di dalam era millennials ni, mereka mempunyai cabaran yang lagi tinggi. Saya rasa untuk keluar untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang isteri dan seorang anak, because teknologi itu juga dia punya kelebihan dan juga kekurangan. Dengan adanya teknologi, sebagai seorang ibu, mereka mesti lebih peka dengan keadaan persekitaran mereka. Jadi bagi saya, kalau kerajaan boleh memperuntukkan lebih banyak program-program untuk wanita, memberi kesedaran kepada wanita, saya rasa dengan Kementerian Wanita sendiri, mereka ada program 4K. Saya rasa diorang ada keluarkan program 4K, diorang keseimbangan hidup, keuangan, kemahiran diri dan juga kepimpinan. Dan jadi bagi saya, wanita boleh hubungi mereka untuk untuk mendapat maklumat-maklumat terperinci mengenai program-program yang dikeluarkan oleh Kementerian Wanita itu sendiri. Dan juga Kementerian Wanita juga ada program-program untuk menangani masalah-masalah stres, tekanan di rumah. Jadi itu adalah amat penting. Jadi saya harapkan lagi banyak program untuk wanita. Dan kalau boleh Datin Dr. Liz, maafkan saya, menutup perkongsian kita petang ini dengan mungkin dari segi aspek keseimbangan hidup dan juga menguruskan kewangan dan juga perniagaan, apa yang boleh Datin berikan saranan kepada penonton Bualbis petang ini? Bagi saya lah, untuk sebagai seorang peniaga, usahawan lah, saya telah berkecimpung dalam keusahawanan ni dalam 20 tahun lebih. Jadi peredaran waktu itu adalah penting untuk kita pastikan. Jadi mungkin masa anak saya kecil dulu, saya melakukan penjagaan yang agak konvensional, masa tu saya boleh berada di rumah. Tapi bila anak saya dah besar, saya akan move to a business yang boleh memberi saya lagi banyak masa untuk keluar, bertemu dengan kawan, networking and all this. Jadi sekarang ni tahap saya pada masa ini, apa yang penting saya ingin memberi ilmu kepada usahawan-usahawan di luar sana di dalam untuk mereka menjalankan perniagaan pada masa yang sama, untuk mereka mengimbangkan kehidupan mereka. Because itu adalah amat penting sebagai seorang wanita, untuk kita menjalankan perniagaan kita dengan keadaan yang happy, seronok. Kita mesti pastikan seluruh environment kita itu adalah juga memberi manfaat kepada masyarakat dan memberi manfaat kepada masyarakat. Baik, terima kasih untuk perkongsian itu Datin Dr. Hasnur Liza Abu Hassan, Timbalan Presiden Perniagawati. Terima kasih. Baik, BIS Malaysia edisi 8 Mac 2021 berakhir di sini. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di saluran berita RTM Maklumat Sahih, jenama dipercayai. Saya Hazel Desmond, salam hormat.